Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan subtopik kita yang seterusnya iaitu pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey, sebelum kita tengok subtopik yang kita akan pelajari hari ini, marilah kita bersama-sama flashback balik sedikit tentang apa yang telah kita pelajari dalam topik asas nombor. Okey, yang pertama, kita telah mempelajari bagaimana untuk menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Okey, yang kedua, kita telah pelajari bagaimana untuk menukarkan satu asas nombor dalam asas M kepada asas N, iaitu menggunakan dua kaedah. Yang kaedah yang pertama, kaedah penggunaan nilai tempat, dan kaedah yang kedua, kaedah pembahagian. Okey. Jadi, kita tengok apa yang kita akan pelajari hari ini. Bagaimanakah anda membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas? Okey, bagaimana kita membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak? Yang paling ketara sekarang kita menggunakan kalkulator. Adakah kita boleh menggunakan kalkulator untuk menambah dan menolak bagi nombor dalam pelbagai asas? Okey, kita tengok kaedah yang boleh digunakan untuk kita membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor dalam pelbagai asas. Okey. Operasi tambah dan tolak dalam asas nombor boleh dijalankan dengan menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama adalah bentuk lazim, iaitu cara menulis nombor secara menegak dan operasi tambah dan operasi tolak. Okey. Kaedah yang kedua, penukaran nombor dalam satu asas kepada asas 10. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, kita tengok operasi tambah bagi nombor pelbagai asas menggunakan kaedah bentuk lazim. Menggunakan kaedah bentuk lazim ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita kena tambah digit yang diberikan daripada kanan, bermula daripada kanan ke kiri. Okey, langkah kedua, hasil tambah digit dalam asas 10 ditukar kepada asas yang diberikan untuk ditulis di ruang jawapan. Okey, langkah yang ketiga, proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditambah. Okey, kalau kita menggunakan kaedah penukaran asas, dia ada 2 langkah lah. Yang pertama, kita kena tukar nombor kepada asas 10, baru kita boleh lakukan operasi tambah. Okey, langkah yang kedua, kita kena tukarkan semula jawapan dalam asas 10 kepada asas yang diminta dalam soalan. Okey, bagi operasi tolak bagi nombor pelbagai asas menggunakan bentuk lazim, ada 3 langkah juga. Okey, langkah yang pertama, kita kena tolak digit yang diberikan bermula dari kanan ke kiri. Okey, langkah yang kedua, digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Langkah yang ketiga, proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Okey, bagi menggunakan penukaran asas, ada 2 step juga dan sama step dengan operasi tambah tadi. Mari kita tengok beberapa contoh yang melibatkan operasi tambah dan tolak. Okey, jadi sebelum kita tengok contoh untuk operasi tambah dalam asas nombor, kita flashback dululah. Macam mana bentuk lazim tu? Macam mana kita nak proses bentuk lazim tu? Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh untuk masa lah. Okey, sekarang ni kita ada 2 jam 45 minit. Tambah dengan 37 minit. Okey, yang kita tahu, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, jadi kita tambah dululah yang ni. Okey, 7 tambah 5, 12. 12 kita bawa naik atas dekat sini. 4, 5. 5 campur 3, 82. Okey, 82 dia lebih daripada 1 jam sebab 1 jam 60 minit kan. Jadi dekat sini 2 jam. Jadi 82 kita tolak dengan 60. Sebab 1 jam 60 minit. Jadi
2 tolak 0, 2, 8 tolak 2, 20. Jadi kita tambah dekat sini 1. Jadi 3 jam 22 minit. Okey. Untuk kita kalau kita tambah nombor biasa ni adalah nombor dalam asas 10. Okey, nombor dalam asas 10 ni kebanyakannya kita guna dalam kehidupan seharian kita lah. Okey, jadi 5 campur 4, 9. 9. Okey, 9 campur 1 adalah 10. Jadi 10 ni, kalau asas 10, dia tak boleh lebih daripada 10. Maksimum dia mestilah 9. Maksimum dia mestilah 9. Jadi 10 ni kita kena tolak dengan 10, balance dia kosong. Kosong, jadi 1 bawa ke sini lah. Okey, 9 campur 1, 1 campur 3, 13. 13 lebih daripada 10 juga. Jadi kita kena tolak dengan 10. Jadi balance dia 3. 1 kita bawa naik sini lah. Okey, sini 7 campur 5, 12. 12 campur 1, 13. Kita repeat benda yang sama. Okey, sini 16. 16 lebih juga. Jadi 6. Kita bawa ke sini 7. Jadi jawapan yang kita dapat adalah 7, 6, 3, 3, 0, 9, asas 10. Okey, jadi kita teruskan dengan contoh yang pertama lah. Okey, contoh yang pertama ini cikgu ambil dalam buku teks, iaitu contoh yang ke-10 A. Okey, mari kita buat. Okey, nombor yang dia bagi dalam asas 2. Jadi 1, 1, 0 campur dengan asas 2, 1, 1, 1. Okey, kita guna yang 3 step tadilah. Dia kena tambah dari kanan ke kiri. Jadi 0 campur 1 adalah 1. 1 campur 1 adalah 2. 2 ni dia lebih daripada asas 2. Jadi 2 kita kena tolak dengan 2. Dan 1 kita akan bawa ke atas ni. Kita akan bawa ke sebelah. Jadi 2 sini kosong. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 3 sini. 3 lebih daripada 2. Jadi kita kena tolak 2 lah. Jadi lebih 1 kita kena bawa ke depan 1. 1. Jadi jawapan yang kita akan dapat dalam asas 2 adalah 1, 1, 0, 1 asas 2. Okey. Ini adalah dalam bentuk lazim. Kalau awak nak buat dalam penukaran asas, awak kena tukarkan asas 2 kepada asas 10. Tukarkan asas 2 kepada asas 10. Jadi yang ni untuk tugasan awak semualah. Awak buat dalam bentuk penukaran asas. Yang ni kita baru belajar minggu lepas kan. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia bagi dalam bentuk asas 8. Jadi 6, 7, 3 asas 8 tambah dengan 1, 7, 5 asas 8. Okey, kita kena tambah daripada kanan ke kiri. 5 tambah 3, 8. 8 lebih daripada 8. Untuk asas 8, maksimum dia adalah 7. Dia tak boleh 8, 9, 10 dia tak boleh. Jadi 8 kena tolak dengan 8. 1 tu bawa ke sebelah. Tambah 1. Jadi sini adalah kosong. Okey, 7 tambah 7 adalah 14. 14 campur 1 adalah 15. 15 lebih sangat daripada 8. Jadi kita kena tolak 8 lah. Jadi kita dapat bagi 7. 7 kita bawa ke depan 1. 6, 7, 8. 8 juga. Okey, 8 kalau tolak dengan 8. Jadi kosong kita bawa ke sebelah. 1. Jadi 1. Okey, jawapan dia adalah 1070 dalam asas 8. Okey, ni untuk kaedah yang pertama. Untuk kaedah yang kedua, penukaran asas, cikgu nak awak buat ya. Penukaran asas, cikgu nak awak buat.
mesti dapatkan jawapan yang sama dengan yang jawapan yang ni. Okey, jadi untuk operasi tolak pun dia sama juga. Jadi kita flashback dulu macam mana kita nak tolak masa. Masa ni kita boleh katakan dia dalam asas 60 lah. Sebab 1 jam bersamaan dengan 60. Jadi kalau kita nak tolak ni 37 kita nak tolak dengan 45 tak boleh kan. Jadi kita kena pinjam dengan orang sebelah. Jadi 2 ni dia akan jadi 1. 37 dia bukan akan jadi 38 tau. Dia akan tambah, dia akan bagi kat 60. Sebab 1 jam bersamaan dengan 60. Jadi 37 campur dengan 60. Jadi 97. Okey, sini akan jadi 97. Okey, baru kita boleh tolak. 7 tolak 5, 2, 9 tolak 4, 5. 52 minit, dia tak lebih daripada 60 minit. Jadi kita boleh terima 52 minit. Okey, 1 tolak 0, 1. Jadi jawapan yang kita dapat 1 jam 52 minit. Okey, untuk penolakan nombor biasa. Nombor biasa ni dalam nombor asas 10 lah yang macam cikgu terangkan tadilah. Okey, 4 tolak 5 tak boleh nak tolak. Jadi kita kena pinjam dengan orang sebelah. Orang sebelah dia akan jadi 8. Okey, orang yang ni dia akan tambah 10 sebab dia dalam asas 10. Okey, kalau dalam asas 8, kita kena tambah 8 lah. Ni disebabkan oleh asas 10. Jadi kita kena tambah 10 jadi 14. 14 tolak 5, 9. Okey, 8 tolak 1 boleh. 8 tolak 1, 7. 3 tolak 9 tak boleh. Jadi kita kena tambah, kita kena pinjam dengan orang sebelah. Orang sebelah dia akan jadi 3. Jadi dia akan jadi 13 lah. 13 tolak 9. 13 tolak 9 jadi 4. Okey, 3 tolak 6 tak boleh. Kita kena pinjam dengan orang sebelah. Orang sebelah tinggal 4 jadi 13. 13 tolak 6. 13 tolak 6 jadi 7. 4 tolak 8 tak boleh. Kita kena pinjam dengan orang sebelah. Jadi kita jadi 14. 14 tolak 8. 14 tolak 8 jadi 6. 5 tolak 0 jadi 5. Jadi jawapan yang kita akan dapat adalah 5, 6, 7, 4, 7, 9 asas 10. Okey, jadi kita tengok contoh yang ke-11. Okey, contoh dalam buku teks juga. Contoh A, 4005 asas 6 tak tolak dengan 325 asas 6. Yang dia bagi adalah asas 6. Okey, jadi kita kaedah yang pertama kita guna bentuk lazim. Bentuk lazim. Jadi 4005 tolak asas 6 tolak dengan 325 asas 6. 5 tolak 5, 0. 0 tolak 2 tak boleh. Kita pinjam dengan orang sebelah. Orang sebelah pun tak ada juga. Jadi kita pinjam dengan orang sebelah lagi. Orang sebelah lagi dia akan jadi 3. 3. Okey, jadi orang sebelah ni dia akan jadi 6. 6. Tapi 6 dia akan, orang sebelah ni dia nak pinjam. Jadi 6 dia akan jadi 5. Sini dia akan jadi 6. Okey. 6 tolak 2, 4. 4. 5 tolak 3, 2. 3 tolak 0, 3. Jadi jawapan dia kita akan dapat 3240 asas 6. Untuk penukaran asas, awak buat sendiri ya. Okey, contoh B. Contoh B, 6241 tolak 613. 6241 tolak 613. Yang dibagi adalah dalam asas 7. Jadi 1 tolak 3 tak boleh. Kita kena pinjam dengan orang sebelah. Orang sebelah dia akan jadi 3. 7 campur 1 dia akan jadi 8. 8 tolak 3 jadi 5. 3 tolak 1 jadi 2. 2 tolak 6 tak boleh. Kita kena pinjam dengan orang sebelah. Orang sebelah dia akan jadi 5. Kita akan jadi 7 tambah 2 jadi 9. 9 tolak 6 jadi 3. 5. 5 tolak 0 jadi 5. Jadi jawapannya
5325 asas 7. Okey, kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan asas nombor. Okey, kita tengok contoh 12. Okey, dalam contoh ni dia bagi satu jadual kat kita. Cara ke sekolah menggunakan bas, kereta, jalan kaki, motosikal dan juga basikal. Okey, satu lagi. Kolom yang dia berikan kepada kita adalah peratus. Peratus berapa peratus orang yang pergi ke sekolah dengan menaiki bas? Berapa peratus orang pergi ke sekolah dengan menaiki kereta? Okey, jadual di atas menunjukkan kajian tentang cara 200 orang murid hadir ke sekolah. Okey, A. Tentukan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. B. Hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. C. Hitung beza antara bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Okey, jadi mari kita cuba selesaikan masalah daripada contoh 12. Okey, untuk menyelesaikan masalah matematik, kita ada 4 step. Yang pertama, kita kena memahami masalah. Lepas tu, kita kena merancang strategi. Lepas tu, kita kena melaksanakan strategi. Untuk merancang, kita kena buat apa. Kalau kita melaksana ni, kita buat apa yang kita dah rancang. Okey, yang keempat adalah kesimpulan. Lepas kita buat apa yang kita dah rancang, barulah kita buat kesimpulan. Okey, untuk contoh 12, masalah dia adalah yang pertama dia bagi peratus. Peratus murid ke sekolah. Peratus murid ke sekolah. Murid hadir ke sekolah dengan menaiki apa kan? Dengan menaiki bas, kereta, motosikal. Okey, yang kedua adalah jumlah murid. Yang kita tahu adalah jumlah murid. Jumlah murid adalah 200. Okey, untuk step yang kedua kita perlu merancang strategi. Untuk soalan A, dia nak bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan kereta dalam asas 4 yang dia bagi dalam bentuk peratus. Jadi, kita kena tukarkan bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan kereta kepada nombor dalam asas 4. Okey, untuk yang ke B, dia nak hitung jumlah murid yang hadir ke sekolah dengan menaiki bas dan menaiki kereta dalam asas 4. Hitung jumlah. Hitung bermaksud kita kena tambah jawapan dalam A. Tambah jawapan yang kita dapat dalam A. Sebab dia nak dalam asas 4. Dalam yang A, kita cari dalam asas 4 juga. Okey, untuk soalan C, dia nak hitung beza antara bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki dan menunggang motosikal dalam asas 7. Okey, yang pertama kita kena tolak bilangan yang berjalan kaki dengan menunggang motosikal. Lepas tu kita kena tukarkan dalam asas 7. Okey, step yang ketiga, kita melaksanakan strategi. Maknanya kita buat apa yang kita dah rancang. Okey, untuk soalan A. Untuk bas, kita dapat 25%. 25%, kita kena darabkan dengan bilangan murid dah. Bilangan murid 200. Jadi, kita akan dapat 50 dalam asas 10. Jadi, kita tukarkan asas 10, kita tukar kepada asas 4. Okey, 50 bahagi 4. Jadi, 12 darab 4, kita dapat 48. 50 tolak 48, kita dapat balance 2. Jadi, 12 bahagi 4, kita dapat 3. Balance dia kosong. Jadi, 3 bahagi 4, kita dapat sifar. Sifar balance dia 3. Jadi, kita baca dari bawah ke atas. Jadi, untuk bas, kita dapat 302 asas 4. Kereta, dia bagi adalah 40%. Jadi, 40 dengan 100 darab dengan 200. Jadi, kita akan dapat 80.
Okey, 80 dalam asas 10, kita kena tukarkan kepada asas 4 dengan menggunakan kaedah pembahagian. Jadi 80 bahagi 4, kita akan dapat 20. 20 balance dia kosong. 20 bahagi 4, kita dapat 5, balance dia kosong. Okey, 5 bahagi 4, kita dapat 1. 1 balance dia 1. 1 bahagi 4, kita dapat sifar. Sifar balance dia 1. Jadi jawapan dia kita baca dari bawah ke atas, 1100 asas 4. Untuk B, kita kena tambahkan jawapan yang dalam A. Jadi B, 302 asas 4 kita kena tambah dengan 1100 asas 4. 302 campur 1100. 2 campur 1. 2 campur 0, 2, 0 campur 0, 0, 3 campur 1, 4. 4 dia tak boleh sebab asas 4 maksimum dia kena 3. Jadi 4 tolak 4, jadi 0, kita akan bawa baki dia ke sebelah lah, 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Jadi jawapan dia 2002 asas 4. Untuk C, kita kena dapatkan dulu bilangan murid yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki dan juga menunggang motosikal lah. Okey, untuk berjalan kaki kita dapat 17%. Jadi 17/100 kita kena darabkan 200 untuk kita dapatkan bilangan murid. Jadi kita akan dapat 34 asas 10. Jalan kaki untuk yang menaiki motosikal 8%. 8/100 darab dengan 200. Kita akan dapat 16 asas 10. Jadi dia nak hitung beza. Kita kena buat 34 asas dia sama, jadi kita boleh guna kaedah bentuk lazim lah. 34 asas 10 tolak dengan 16 asas 10. 4 tolak 6 tak boleh, jadi kita akan pinjam dengan orang sebelah 2. 4 campur 10 jadi 14. 14 tolak 6. 14 tolak 6 kita akan dapat 8. 2 tolak 1 kita akan dapat 1. Jadi 18 asas 10. Asas 10 kita kena tukarkan kepada asas 7 lah sebab dia minta dalam asas 7. Jadi kita guna kaedah pembahagian 18 bahagi 7. 18 bahagi 7 kita akan dapat 14 balance 4. Jadi 2. 14 balance 4. 2 bahagi 7 kita akan dapat sifar balance 2. Jadi jawapan dia 24 asas 7. Simpulan yang kita boleh buat adalah untuk A, bas kita dapat 302 asas 4. Kereta kita dapat 1100 asas 4. Untuk B, kita dapat 1100 asas 4 campur 302 asas 4, kita dapat 2002 asas 4. Okey, untuk C kita dapat 24 asas 7. Okey, jadi yang ni jawapan dia. Okey, jadi homework untuk awak muka surat 48 dan juga muka surat 50. Okey, untuk muka surat 48, awak buat nombor 1A, 1E, 1I dan 1M. Manakala nombor 2, 2C, 2G, 2K dan 2O. Okey, muka surat 50, awak buat nombor 2 dan nombor 3. Dan awak perlu hantar kepada cikgu tugasan ini. Cikgu akan tik yang mana hantar dan yang mana tak hantar. Okey, please take note, okey? Okey, dengan ini berakhirlah topik untuk bab 2 iaitu asas nombor. Jadi cikgu harap sebarang kekeliruan, sebarang pertanyaan boleh direct dengan cikgu lah. Kalau tak faham bab mana, bahagian mana, tak faham bahagian mana, boleh direct cikgu sebelum kita masuk kepada topik barulah. Okey, sekian. Terima kasih.